Welcome to Resbah Kingdom, podcast episod yang ke 13,000. Bersama Amirul Sek Ganu. Baik. Kita masih melawan lagi, terus memberi manfaat kepada seramai mungkin orang. Apa perkara tuan? So hari ni disebabkan lately saya banyak involved dengan benda-benda teknologi. Okay. So why not hari ni kita bincang sikit pasal teknologi. Teknologi berat berat sikit. Tapi saya bukanlah mahir pasal teknologi pun. Mungkin kita boleh cerita pasal self development yang ada dalam penggunaan teknologi tu. Sebab kita tahu sekarang banyak saya pun ada buat pembacaan lah. Kesan positif, kesan negatif daripada impact daripada internet, teknologi dan sebagainya. Kan tuan, tangan jangan goyang sebab kita baik. live ni. Okey, baik. Jangan goyang-goyang apa semua, kita ketuk-ketuk tak boleh So panggil lah Le, pancen sikit Le. Meja dia bergoyang, carikan batu lebih kurang 2.5 inci. Okey, tahu settlekan perkara ni. Okey. So tuan, bagi tuan sendiri, tuan rasa teknologi ni good or bad? Teknologi? Ya, betul. Bagi saya teknologi akan jadi good bila matlamat dan niatnya baik. Begitu juga sebaliknya. Okay. Mudah jawapan Mudah. So betul. Tak ada soalan mencabar sikit. Tak, kita nak relate sangat. Mula-mula kita kena simple lah tuan. Okay, let's say kita dengan pengalaman yang kita dah lalui hidup ni sampai umur sekarang. Bagaimana dengan geng-geng yang umur 15 tuan? Dia nak filter benda tu, nak tahu yang ni good, ni bad. Macam mana? Sebab kita tahu kalau ikut data daripada data lah, statistik apa semua, yang golongan umur 15 tahun ke bawah ni dia ada relax dengan mental health. Especially penggunaan social media. Teknologi kita go to social media. So macam mana kita nak filter out? Macam budak-budak ni tak tahu tuan. Dia spend 7-8 jam sehari kat phone, tapi dia tak tahu yang tu bad, yang tu good. So kalau kita kata macam tuan cakap tadi, okay, ikut penggunaan. Untuk yang umur 15 yang tak tahu lagi penggunaan ni, macam mana? Okay, so bagi saya bawah 18 tahun penilaian mak bapak sebab diorang ni kebanyakannya masih belum betul-betul matang dalam hidup. Saya rasa parents kena main peranan hal ehwal ni. Cuma macam itu kan kes, contoh ada seorang sahabat kita, dia langgan Netflix dekat rumah, tapi dia ni orang lama, ayang lama. Okay. So dia langgan Netflix, dia tak pernah tengok. Betul. So dia ingat ke bila langgan Netflix tu boleh tengok dekat TV, screen TV je. Rupanya selama ni anak dia buka guna phone, log in guna phone dan tengok. Tuan tahu lah, Netflix ni dia dah ada benda-benda yang tak ada tapisan dan sebagainya kan. So dia dah duk tengok macam-macam cerita. Jadi so kawan saya si Baharum ni tadi, dia kata dia baru tahu. Dia panggil anak-anak dia, disekolahkan. Bagi guideline lah. Yes, bagi saya dengan kelajuan teknologi ni, parents nowadays pun kena laju juga. Laju ni in terms of apa? Selain daripada benefit untuk diri parents tu, tetapi untuk parenting punya benefit, educate dia punya anak-anak dia tentang teknologi, yang mana boleh, yang mana jangan, sebab apa. Saya rasa all the youngsters ni, bila kita nak bagi tahu dia, instead of cakap jangan, bagi tahu sekali sebab apa. Dia always kita kena bagi tahu dia kenapa tak boleh. Be transparent lah. Yes, kena bagi tahu kenapa tak boleh. Okay, sebab yelah, kalau kita tengok zaman sekarang ni dengan yelah, kita boleh search apa-apa je dekat internet, okay, teknologi dan sebagainya. Jadi kecenderungan untuk terlibat dengan, sebab dia macam ni, bahaya dia ialah bersama kita ni akan always ada syaitanir rajim. Okay, so syaitan akan membisikkan benda-benda supaya kita gunakan ni untuk buat apa benda-benda yang ke arah yang tak elok lah. Okay, jadi bagi saya kalau bawah 18 tahun, parents mesti dia pun laju faham tentang teknologi.
Kalau dia tak apa tahu, anak-anak dia yang mahir ni akan game dia. Itu yang pertama. So untuk tuan sendiri, kita boleh cakap tuan dah main media sosial ni dah 7-8 tahun. Memang dekat ribuan konten dah ada dekat media sosial. Ribuan tuan. Tohmah dan tomahan semua telah dilalui. Banyak sampai lonyai. Semoga murah rezeki. Hati-hati. So of course tuan ada guideline tuan sendiri, tuan. Which is good or bad. Apa tuan punya guideline? So let's say untuk seorang content creator, let's say orang nak consume content, kau nak consume content. Kau mudah tuan. Content. Okay. Kau mudah nak muncul dok ganu. Pengawalan tu. Okay. Okay. Nak consume content tu. Apa tuan punya guideline as content creator sendiri? Oh, sebagai kalau saya seorang user, pencipta content. Bukan. Okay, since tuan consumer ada lah. Since tuan ni adalah orang yang distribute content. Okay. Of course tuan ada guideline sendiri yang tuan pun tak langgar benda tu. So untuk saya user, saya nak tahu this content is good, this content is bad, this information is bad, even though dia punya point is good. Macam mana dia punya guideline bagi tuan sendiri? Sebagai user, saya user, okay. Sebagai user, saya suka cakap pasal kita orang Islam lah. Okay. Kita kat Malaysia ni majoriti ni kita cakap dalam konteks sebagai seorang Muslim dan orang yang berbangsa Melayu, penuh tata susila dan adab, okay? Sebab kita tak boleh ikut macam barat tuan. Barat saya syak dalam 15 ke 20 tahun lagi ketamadunan barat ni akan jahanam sebab diorang terlalu lambatkan maklumat, dipecah-pecahkan jenis orang. Contoh macam yalah, bila muncul alpha, sigma, beta, amphibert, introvert, extrovert ni, dia jadi sepatutnya exposure tu digunakan untuk kenal diri dia, untuk dia overcome yang mana dia punya kekurangan. Tetapi bila dia disalahgunakan, dia jadi satu medan untuk label orang, lepas tu bully orang di media sosial dan sebagainya. Judgemental. Jadi sebagai consumer, kita kena tahulah mana. Sebenarnya bagi saya kan, all the technology, media sosial especially, kita tak boleh nak halang tuan. Dunia bergerak pantas. Betul. Sebab waktu inilah kita betul-betul cabaran terhadap individu tu, berapa kokohkah dia mengekalkan kepercayaan dia. Untuk orang Islam, iman dia, akidah dia. So this is real challenge. Betul, setuju tuan. So kalau dia asal dalam hidup, saya berani jamin macam ni lah tuan. Mana-mana orang yang suka menyebarkan fitnah di media sosial, orang yang suka melontarkan komen-komen negatif yang tidak membina, orang yang suka, kita panggil apa kalau tubuh badan tu? Body shaming. Dia asalnya ke alam realiti dia memang orang yang negatif. Dia ada banyak sifat-sifat negatif. Bila muncul media sosial ni, media sosial bantu mengembangkan lagi bakat dia sebagai satu orang negatif. Begitu juga halnya kalau dia di alam realiti satu orang yang positif, orang baik, orang positif, tak suka cakap pasal orang, tak suka komplain. Bila main media sosial, dia akan bring the same attitude. Sebenarnya dia start dengan individu tu sendiri. So at the end of the day, kalau kita cerita pasal teknologi, pasal media sosial ni, akhirnya yang paling penting kejituan jati diri tuan. Disiplin satu orang tu, kemampuan dia untuk menjaga diri dia sendiri, apa dia nak kena konsumsi. Sebab apa yang kita selalu tengok, apa kita selalu dengar, apa kita selalu consume, perlahan-lahan akan membentuk diri kita di alam realiti. Sangat setuju tuan. So kalau dia tengok orang yang hidup dia penuh dengan kebebasan bersosial, so dia pun kecenderungan untuk hidup realiti dia macam tu adalah sangat tinggi. Begitu juga sebaliknya. So at the end of the day, dia kembali kepada seorang manusia tu sendiri. Sebab kita tak boleh halang teknologi. Setuju tuan. Kita tak, sebab dia teknologi media sosial khususnya dia datang dengan dua impak. Satu impak positif. So now kita tengok sebenarnya sekarang ni dia panggil attention economy. Okay, attention economy. Maksudnya siapa yang ada dapat attention, maksudnya ada ramai orang datang
orang datang bersama duit. Betul, setuju. So ada banyak peluang networking, peluang make money, business, peluang untuk menaikkan dia punya kemahiran diri dia, ilmu dan sebagainya. Okay. So attention economy. Jadi kalau kita tengok kesan dia, kalau dulu 30 tahun lepas, kalau kita tengok Ong Tai Kim jual alien workshop dekat pasar malam, tidak ada satu orang manusia pun yang akan berfikir aku nak jual jugalah. Tak ada. Sebab apa? Sebab tak ada maklumat. Kita faham satu je cara hidup, iaitu untuk survive dalam hidup ni, belajar rajin-rajin, masuk universiti, kerja kerajaan, beli rumah teres, lepas tu ada playground depan rumah. Itu adalah definition template dulu lah. Kalau dulu. So bila datang zaman teknologi, muncul pula gig economy. So dunia career tu dia berkembang. Okay, sepatutnya pemahaman manusia tentang cara menjana pendapatan, career ni supposedly berkembang juga. Tak boleh satu saja. Maksudnya ada banyak cabang. So semua orang kena terima hakikat tu. Okay, so kalau kita tengok, dulu tak ada yang nak jadi macam On Tai Kim jual wallet. Sekarang ni kalau satu orang buat satu benda tengah viral, semua orang boleh buat benda sama. Betul, sebab akses kepada supplier, akses kepada ilmu ada di mana-mana. Okay. Jadi kalau kita tengok 30 tahun lepas dengan sekarang muncul lebih ramai jutawan-jutawan baru. Betul, setuju. Lagi ramai orang mudah jana pendapatan. Sebab apa? Sebab kalau dulu dia nak ambil masa, katakan nak buat marketing, ambil masa lama. Nak reach more people tu lama. Nak guna television, radio, masuk dalam surat khabar, masuk dalam URTV, Mastika dan sebagainya. So bila sekarang ni guna media sosial, dekat situ crowd berkumpul. So ada banyak chance dan tempoh tu lebih singkat untuk awareness. Jadi dia datang dengan peluang. Dalam masa sama dia datang dengan kejahanaman. So kecenderungan orang dia muncul satu tu. Bila datang media sosial ni, dia muncul satu lagi perkara yang melibatkan sosial, iaitu social anxiety. Okay, social anxiety ni dilalui terutama majoriti Gen Z. Okay. Orang-orang muda bila dia tengok kelajuan manusia di dalam media sosial punya progress dan sebagainya, dia akan, bila dia tengok diri dia, chances untuk dia judge hidup dia dengan orang lain sangat tinggi. Kesan jangka masa panjang dia ialah dia akan melalui social anxiety. Dia rasa risau untuk bertemu dengan realiti. Dia rasa dia tidak kompeten untuk mengejar orang lain. Dia rasa dia, dan akhirnya jadi low self esteem, kurang keyakinan diri. So kesan yang lebih mudarat ialah bila dia ada social anxiety dan dia tak ada siapa bagi tahu dia, so dia akan selalu duduk dalam bilik gelap, dia main lampu RGB. Kesan dia distract mind dia untuk bertemu alam realiti. Cara dia ialah dia akan consume banyak benda dekat handphone, media sosial, untuk dihiburkan hati dia. Dia main game berjam-jam lamanya. Dia tonton siri Netflix berjam-jam lamanya. Sebab dia tak nak hidup dekat alam realiti. Sebab dia takut untuk bertemu alam realiti. So dia ada satu kehidupan dia yang dia wujudkan, alam digital, alam khayalan. So kesan dia akhirnya nilai insan, modal insan seorang manusia tu makin lama makin terhakis. So dia tak tahu cara nak berkomunikasi dengan orang. Dia tak faham bahawa dekat dalam dunia ni manusia ada macam-macam karakter. So dia tak ada experience tu. Sebab dia tak jalani perkara tu. So dia tak ada experience. Tu dia kesan dia, tuan. Okay, panjang lebar, tuan. Panjang kesan dia. Sebab apa yang saya tahu, generation sekarang dia bukan buat, kebanyakannya, tuan, yang trap, dia bukan buat benda untuk diri dia. Dia bukan buat benda untuk orang, tapi dia buat benda yang dia rasa orang tu fikir untuk diri dia. Tuan bayangkan. Dia hidup dengan persepsi. Dia tak okay, contoh hari ni ramai orang buat decision, kebanyakannya akan buat sebab apa? Sebab orang. Contoh, orang tu jemput pergi sini, pergi sana. Selalunya orang pergi, kan kalau tak pergi kecil hati pula. Padahal orang tu cakap apa pun. Yes. Dia yang create persepsi tu. So siapa yang tak faham bahawa, contohlah, saya bagi contoh, tuan. Hari ni kita tahu attention economy. Nowadays
Business telah berubah. Kita jangan ambil contoh branding yang dah develop 50 tahun lepas. Waktu tu lain cerita. Dan diorang masih survive sampai sekarang. Cuma yang sekarang ni, manusia punya behaviour, semua company, semua brand mesti kena ada wakil manusia. Okay, betul, saya setuju. Sangat okay, setuju. Human punya interaction. Orang, sebab apa? Sebab dia evolve, tuan. Bila terlalu banyak company, terlalu banyak brand, manusia kembali kepada nilai manusia itu bersosial. Dia nak kata, oh brand ni siapa? Siapa owner dia, atau siapa jurucakap dia, atau siapa orang ni. Okay. Faham tak? So dia dah berubah. Okay. So itu antara perkara. Saya berminat nak tahu lah. Okay, kita langgar sikit lah topik kita daripada teknologi tadi. Okay, macam tuan cerita kan, pasal evolve kan. Okay, kita tahu masa PKP hari tu, masa COVID, serangan COVID, ramai orang telah beralih. Okay, beralih daripada offline kepada online. Okay, lepas pada PKP, lepas pada COVID dah reda, even yang company-company giant ni, dia orang pun perasan kan? Dia orang perasan yang aku pun kena exist dekat online. Kalau sebelum ni dia just put 50%, sekarang ni memang all out dekat online. So tuan rasa untuk sekarang, tuan sebagai business owner, apakah opportunity yang youngsters ni, skill yang perlu ada untuk diorang ni gunakan teknologi untuk macam kalau dia nak cari kerja, let's say, tuan rasa untuk sekarang ni skill-skill yang kalau dulu, bagi saya sekarang ni antara menjadi kerusi panas dalam perjawatan, bagi saya digital marketer, kedua video editor, graphic designer, copywriter, script writer. So itu antara career-career yang sekarang ni jadi, maksudnya banyak company yang looking this kind of data analyst. Yes, itu antaranya yang seseorang tu kena ada lah. Tapi tak nak cerita berniaga lah. Pesan lah. Tak, just opportunity je. Sebab ada kita cerita pasal impact kan. Daripada impact tu kita boleh nampak sebenarnya teknologi ni dia ada impact bagus dia, maksudnya. Orang tu senang untuk belajar sekarang ni, ada banyak-banyak online course apa semua kan, yang orang tu boleh belajar yang tak perlu gunakan 3 or 4 years untuk learn dia punya skill tu. Okay, saya rasa ni saya nak tanya final question daripada tuan. Okay, tuan rasa untuk sekarang ni tuan sebagai business owner, sebagai orang yang mengamalkan fitness dan sebagainya, tuan rasa apa aplikasi ataupun inovasi yang yang berunsur teknologi yang bantu tuan sekarang ni, yang tuan rasa disebabkan ada benda ni memang banyak bantu lah tuan rasa dari tuan punya experience? Nombor satu, YouTube. Okay. Sebab kita boleh akses banyak ilmu, banyak maklumat. Kedua, media sosial. Yang terbaru dengan adanya TikTok, terutamanya sebab bila dia baru, so banyak attention kat situ. Berbalik kepada soal attention tadi, kenapa Facebook dah low, kenapa media sosial lain dah start slow? Sebab attention beralih ke TikTok. Okay, so media sosial antara yang main peranan dalam merangsang saya punya career sebagai usahawan. Dalam fitness pun kita cari maklumat, cari ilmu, nutrition, ada banyak tuan. Jadi sekarang ni untuk start tu mudah lah, maksudnya kalau dulu nak start tahu nak start kat mana, sekarang at least boleh start dengan tapi ada orang dia tak tahu tuan. Dia tak tahu. Tak tahu apa dia nak cari, dia tak tahu apa dia nak buat dengan diri dia. Dia tak tahu apa nak belajar apa. Walaupun dia too much pun jadi worse tau. Betul, saya setuju. So sesiapa yang dia kejap belajar ni, dia tak fokus. So ini pun antara salah satu kebanaan yang akan berlaku yang juga. Yang tu pun boleh create anxiety tu sebenarnya. Yes, dia akan jadi stres. Terlalu banyak ledakan maklumat. Orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni, orang cakap dia pening. Jadi stres. Okay, so setiap orang kena tahu, bagi saya lah, tak semua orang, kena tengok masing-masing jenis. Okay, salah satu cara boleh bantu apa tahu? Nombor satu, ambil kertas, lukis diri dia sendiri,
keluarkan apa dia punya kelebihan, tulis. Okey. Seterusnya apa kekurangan dia. Okey. So lepas tu dia kena list down apa masalah dia sekarang. Okey. Katakanlah masalah dia duit tak cukup. Okey. So dia kat situ dia boleh detect duit tak cukup. So Okay. apa ilmu aku nak kena belajar? Pertama, duit tak cukup. Dia kena tahu apa itu duit dulu. Bagaimana duit bekerja. Dia boleh cari maklumat dekat internet. Seterusnya dia belajar macam mana nak tambah income menggunakan media sosial, menggunakan internet. Dia kena belajar. Nak tak nak, dia macam ni lah. Kita hidup sekarang ni, kita tak boleh lari daripada, kita memang hidup dengan teknologi. Kalau kita tak nak belajar, kita always akan ketinggalan. Itu je. Tak ada choice. Saya faham benda-benda teknologi, komputer, kecanggihan media sosial ni bukan semua orang boleh adapt. Ada orang dia pening tengok banyak-banyak dia jadi jam. Faham tak? Jadi supaya tak bagi semak kepala otak dia, dia list down satu persatu dulu untuk faham macam mana. Tuan tahu tak? Even dekat Malaysia ni boleh dikatakan golongan yang mahir membeli sesuatu melalui online ni masih minoriti. Betul, tuan. saya setuju. Sangat Ada setuju. majoriti lagi yang memang manual punya. Betul. Cash deposit, COD, transfer, masih manual. Jadi sebenarnya mungkin ramai orang cakap pasal teknologi. Sebenarnya dekat Malaysia ni golongan yang aware dan ikut teknologi ni hanya minoriti saja. Terutamanya mereka yang dalam universiti yang ada exposure tentang benda ni. Contoh kita tengok sekarang ni ada apa? Open AI, Betul. Chat GPT. Bagi saya, macam saya cakap tadi, sampai bila-bila tak ada siapa boleh lawan kehandalan otak manusia, sebab ia daripada Allah Azza wa Jalla yang maha bijaksana. Datanglah apa teknologi pun, always minda manusia paling hebat. Cuma dengan adanya Chat GPT, Open AI, so even sekarang ni nak design gambar, next yang terbaru saya tengok ada yang boleh buat suara, betul. semua Open AI ni, Betul. teknologi ni, dia akan membantu satu orang manusia yang start dia memang tahu dan boleh berfikir macam mana nak menggunakan teknologi ini untuk manfaat diri dia. Dia always kena start dengan kemampuan seseorang berfikir. Bagaimana dia nak guna alat ni untuk benefit diri dia. So siapa yang tak tahu macam nak guna alat ni untuk benefit diri dia, so dia tak ada kecenderungan untuk tahu, belajar dan faham. Tapi bagi saya satu kerugian. Sebab kita dalam satu era yang tuan tengok impak dia kan, teknologi. Tuan tengok hari ni berapa ramai orang. Kalau zaman saya dulu, kalau hari ni tak ada RM100, nak cari RM100, tak tahu macam mana nak buat. Melainkan kerja kedai mamak, basuh pinggan, angkat kotak, jadi dispatch yang sub-sub jobnya. Itu je kita orang tahu. Kerja pam minyak. Tapi hari ni, Bayar bulan asal cerita. hari ni kalau satu orang dia nak cari 200. So apabila dia dah ada register dengan mana-mana company e-hailing, so dia boleh terus start on dia punya apps dan boleh start job, ambil job untuk jadi penghantar makanan, sama ada yang bawa kereta. So boleh start cari duit hari ini on the spot. So tuan bayangkan kalau orang tu dia tak tahu macam mana nak tekan ni apa semua, dan dia tak nak belajar. So dia tak boleh nak compete dengan manusia lain yang tahu. Kena fokus on practicality lah. Maksudnya kalau contoh kalau mungkin anak muda yang umur 18-19 yang still dia tak tahu dia punya purpose, kita memang boleh cakap okay, korang kena buat apa yang korang nak. Kadang-kadang saya pasti kalau umur 18-17 tu tak tahu apa dia nak. So apa yang kita boleh start dengan practicality. Macam tu saya cakap, list out dulu apa yang solve ini nasihat saya untuk adik-adik yang umur 18 yang mana dia tak sambung belajar, tapi dia tak tahu nak jadi apa. Ini nasihat saya, walaupun saya sebaya dengan dia orang umur 18. Tapi saya nasihat dia orang. Yang pertama, pergi masuk apa sahaja kerja yang ada depan mata. Fasa pertama, jangan kira pasal gaji. Pasal dalam kepala otak, ini peluang untuk belajar macam mana perasaan menjadi pekerja dan ada majikan. Develop jati diri, mula belajar tentang sistem kerja, disiplin kerja. Ada waktu masuk, ada waktu balik. Belajar bergaul dengan orang-orang di tempat kerja. Belajar tengok karakter manusia. Belajar
customer service, belajar berkomunikasi dengan manusia lain. So belajar. Mula-mula umur 18, 19, 20, along the way, percaya cakap saya, korang akan mula nampak apa yang korang nak sebenarnya dalam hidup. Sebab apabila kau mula bergaul dengan macam-macam orang, banyak benda akan mula terbuka. Sebab tu kat sini main peranan, kena pilih dengan siapa kita nak bergaul. Siapa-siapa yang kita bergaul ni menentukan apa kita bakal jadi nanti. Itu nasihat saya kepada adik-adik yang umur 18, 19, 20 untuk melalui hidup yang penuh mehnah dan tribulasi yang hyper kompetitif. Mesti kena ada skill ekstra. Kalau tak ada skill ekstra, okay, contohlah, kenapa kena ada skill ekstra? Manusia ada berbilion manusia. Kalau kita semata-mata tahu ABC dan 1, 2, 3 serta bentuk lazim mahupun matematik moden, kita kena tahu ada jutaan manusia yang tahu benda sama macam kita. Setuju. Okay. So now, secara logiknya kita cuba fikir, macam mana kita nak compete dengan manusia lain yang tahu benda sama macam kita. Dah tentulah kita kena ada, always ada benda yang ekstra. So kita kena tengok apa kita punya kelebihan. Kekuatan kita kat mana? Kalau tak tahu, keep on searching. Kita akan jumpa. Itu dia perkara dia. Even tadi saya ada satu baca statistik kan. Sekarang ni sebenarnya tinggi juga number untuk graduan-graduan yang bila dia masuk kerja dia hantar CV yang tak tepat. Dalam 47%. So sangat ramai lah. So tak tepat ni maksudnya? Maksudnya dia tipu lah. Senang cerita tipu. Ramai-ramai yang tipu sebab hyper kompetitif tu kan. Betul. So do whatever it takes lah. Salah ke betul kan, nyak je lah. So and ramai sekarang ni dah berlaku perubahan untuk ambil pekerja tu. Big company start tengok behaviour, tengok dia punya social media macam mana dia cerita dekat dia punya social media, macam mana dia, apa yang dia share, apa yang dia like, macam mana dia interact dekat even saya tengok ada dekat satu platform ni dia ada nilai follower yang tinggi. So dia punya company ambil, ada orang cakap so company ni ambil yang follower tinggi je. Memang lah, sebab tu untuk attention untuk muka depan. Yes. Dunia keras tuan. Betul. Saya rasa sekarang ni memang kita dibaratkan kembali kepada zaman dahulu tuan. Maksudnya orang tu dia ada cangkul, semua ada cangkul sekarang. So siapa yang rajin cangkul, yang tu akan boleh tanam ubi. Boleh makan ubi. Hyper kompetitif. Kalau dulu, kalau kita tengok masa tahun 2012, 2013, benda yang berkaitan dengan ads ni yang berbentuk praktikal, orang yang tahu pasal praktikal boleh tahu. Sekarang ni kita search je, confirm tahu. So semua orang tu boleh belajar benda tu dalam masa sehari je, boleh tahu pasal praktikal semua, as long dia rajin. So semua orang, saya cakap dia ada cangkul yang sama. So sangat hyper kompetitif. So kita end kita punya podcast hari ni. Dah ya? Ya. Buat lagi.